Hai semua, selamat datang ke channel Mudah Belajar. Jangan lupa subscribe ya, like dan share juga. Selamat belajar semua. Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan frasa nama. Okey, dalam frasa nama ni ada 4 perkara yang kamu kena tahu. Okey, yang pertama fungsi frasa nama, kedua binaan frasa nama, ketiga susunan konstituen frasa nama, dan yang keempat ini kamu kena tahu, kena hafal, iaitu formula frasa nama. Okey, tapi dalam video ni cikgu akan cerita berkaitan dengan fungsi frasa nama sahaja. Okey. Okey, fungsi frasa nama kita ada 6. Yang pertama subjek, kedua predikat, kemudian objek, pelengkap, yang kelima unsur dalam frasa sendi nama, dan yang terakhir unsur dalam frasa keterangan. Okey, untuk subjek dan predikat cikgu rasa kamu tidak ada masalah, sebab saya rasa kamu sudah tahu subjek dan predikat itu apa. Subjek ialah benda yang diterangkan ataupun apa yang diterangkan dalam ayat. Predikat pula ialah apa cerita dia, apa penerangan dia berkaitan dengan subjek. Okey. Contoh frasa nama yang bertindak sebagai subjek dalam ayat. Contoh. Okey. Pensyarah itu berpakaian hitam. Subjek dia pensyarah itu. Pensyarah itu adalah frasa nama di situ. Okey. Yang kedua, predikat. Bila predikat maksudnya keseluruhan predikat itu, inti predikat itu mesti frasa nama, tak boleh frasa lain. Okey. Okay. Contoh dia, guru bahasa Malaya. Guru bahasa Melayu kami, Cikgu Mardiana. Terbalik, itu ayat contoh. Cikgu Mardiana, guru bahasa Melayu kami. Okey. Predikat di situ ialah guru bahasa Melayu kami. Okey, dan inti yang paling kuat dalam ayat tu memang dah ada frasa lain, tapi sebenarnya boleh ada frasa lain. Yang penting inti paling kuat dalam ayat tu mesti frasa nama. Okey? Faham? Okey. Yang ketiga objek. Okey, kita kata yang ketiga dan yang keempat ini ketiga objek, keempat pelengkap. Kedua-dua ini kalau kamu tak tahu apa tu objek, kamu tak tahu apa tu pelengkap, tak tahu beza kedua-dua ni, kamu kena tengok kata kerja. Objek kamu kena tengok kata kerja transitif, pelengkap kamu kena tengok kata kerja tak transitif. Okey? So objek akan hadir selepas kata kerja transitif. Okey? Objek akan hadir selepas kata kerja transitif. Contohnya, okey, nelayan itu mendayung sampan. Mendayung sampan. Okey? Mendayung kata kerja transitif. Sampan di situ adalah objek dan dia mestilah frasa nama. Apabila dia objek, maksudnya ayat itu menggunakan kata kerja transitif, boleh dipasifkan. Okey? Kalau guna kata kerja transitif, boleh dipasifkan. Okey? Kalau kita pasifkan, sampan didayung oleh nelayan itu. Okey, faham? Itu objek. Yang keempat, pelengkap. Pelengkap pula, okey, dia hadir selepas kata kerja tak transitif. Apabila ayat tu menggunakan kata kerja tak transitif, maksudnya dia tidak boleh dipasifkan. Okey, contoh ayat, adik mahu menjadi polis. Polis adalah dia punya pelengkap frasa nama. Okey, pelengkap frasa. Nah, pelengkap ni dia boleh terdiri daripada frasa adjektif, dia boleh terdiri daripada frasa sendi nama. Tapi kalau untuk yang kita belajar dalam frasa nama, salah satu fungsi dia ialah sebagai pelengkap. Okey. Menjadi ialah kata kerja tak transitif. Okey. Jadi ayat itu tidak boleh dipasifkan. Tak trans, tidak boleh pasif, tidak boleh berubah. Okey, kalau kamu ubah, ayat tu akan jadi pelik. Polis dijadi oleh adik. Tak boleh kan? Okey. Itu untuk pelengkap. Yang kelima, unsur dalam frasa sendi nama. Unsur dalam frasa sendi nama. Okey. Contoh, Perdana Menteri berada di Tokyo. Okey. Frasa sendi nama yang ada di situ ialah di Tokyo. Tapi frasa sendi nama itu boleh dipecahkan unsur-unsurnya. Okey. Di adalah kata sendi nama, Tokyo adalah kata nama. Jadi
Tokyo di situ, okey, kata nama di situ bertindak sebagai unsur dalam frasa sendi nama. Okey, faham Okey, yang terakhir frasa keterangan. Okey, keterangan ni dia ada pun tak ada masalah, dia tiada pun tak ada masalah. Okey, macam tak gunalah keterangan ni kan. Okey. Okey, itu frasa keterangan. Dia ada, tidak ada, dia tidak menjejaskan ayat itu. Okey. Contoh, kami mengadakan majlis bacaan Yasin di sekolah. Okey. Frasa keterangan di situ ialah di sekolah. Kenapa? Sebab kalau kita buang, ayat tu masih jadi lengkap, tidak tergantung. Okey. Jadi, frasa keterangan tadi kita boleh pecahkan juga unsur dia. Okey, di kata sendi, masjid kata nama. Okey. Jadi macam mana kita mau bezakan unsur yang kelima dengan unsur yang keenam? Unsur kelima yang kelima unsur dalam frasa sendi nama. Yang keenam unsur dalam frasa keterangan. Macam mana kita mau bezakan? Kalau dalam frasa sendi nama, okey, maksudnya bila frasa sendi itu dibuang, ayat itu akan tergantung. Macam ayat yang cikgu bagi tadi, Perdana Menteri berada di Tokyo. Kita buang di Tokyo, Perdana Menteri berada. Tergantung kan? Tapi kalau unsur dalam frasa keterangan, dia tidak tergantung walaupun dia dibuang. Okey, contoh, kami mengadakan majlis bacaan Yasin. Kita buang di masjid tu. Tetap juga ayat itu menjadi ayat yang lengkap. Okey, sekarang cikgu akan paparkan 5 soalan. Okey. Dan yang cikgu gariskan ini, cikgu mahu kamu nyatakan apakah fungsi frasa nama itu di dalam ayat ini. Okey. Pause video ni, jawab dahulu. Okey, ini jawapan dia. Untuk yang pertama tu, jawapan dia ialah pengkaji itu fungsi dia sebagai subjek. Bahan kajian fungsi dia sebagai objek. Kenapa? Sebab di hadapan bahan kajian itu adalah kata kerja transitif, mengumpulkan. Okey, bila kata kerja transitif, maka ayat ini boleh dipasifkan. Cuba pasifkan. Boleh kan? Okey, maka bahan kajian itu adalah objek. Yang kedua, pensyarah. Pensyarah ini adalah pelengkap. Okey, kenapa? Sebab dia hadir selepas kata kerja tak transitif. Okey, maka ayat ini tidak boleh dipasifkan. Okey. Yang ketiga, jawapan dia unsur dalam frasa sendi nama. Okey, apa dia punya unsur? Untuk tu adalah kata sendi, dia adalah kata nama. Okey, yang keempat, hadiah itu adalah subjek. Untuk Ana, unsur dalam frasa sendi nama. Pada bulan Mac, fungsi dia unsur dalam frasa keterangan. Okey. Yang kelima, kekasih saya adalah fungsi dia sebagai predikat. Okey. Okey. Cikgu harap kamu faham berkaitan dengan fungsi frasa nama. Jumpa lagi di video yang seterusnya berkaitan dengan binaan frasa nama. Ciao. Jangan lupa tahu untuk tekan butang notification untuk makluman video yang seterusnya. Bye.